Warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini tuan-tuan, tak tahu Facebook dah. Hari ini saudara, tak pasal-pasal Tan Sri Noh Omar, bekas Ketua Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Hari semalam, saudara, beliau mengatakan bahawa beliau akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dan beliau mengatakan bahawa beliau bertekad untuk menjadikan Tanjung Karang sebagai kubu Perikatan Nasional. Saya tak tahulah nak jadikan kubu Perikatan Nasional ke, kubu Perikatan Nasional ke, tapi itulah ayat dia semalam, saudara. Hari ini beliau mengeluarkan kenyataan yang boleh saya anggap sebagai membuat pusingan you. Bila mana beliau, tuan-tuan, mengatakan bahawa kenyataan beliau telah diputar belitkan oleh pihak media. Media pula jadi salah, tuan-tuan. Saya ingat ada kemungkinan besar dia orang beritahu, kau jangan perasan, macam mana kau pula yang boleh umumkan kau akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional, kan? Kau punya keahlian dalam PAS ataupun dalam bersatu pun belum diterima, tiba-tiba kau dah boleh isytiharkan kau jadi calon. Sepatutnya yang isytiharkan tu ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional. Dia je yang boleh isytiharkan. Ini tiba-tiba dia pula terlebih dahulu lebih sudu daripada kuah mengisytiharkan. Lepas tu bila dah orang mempertikaikan, hari ini dia buat pusingan you, tuan-tuan. Inilah dia norma, tuan-tuan. Dia cakap dulu, dipikir kemudian. Dan hari ini juga dia menyelar, tuan-tuan. Dia menyelar saya dan saudara Hisham Jalil. Dia kata kalau guna dua orang ni, yang akar umbi pun tak sokong. Dia kata kalah di bahagian, dia beritahu. Akar umbi pun tak sokong, macam mana nak tawan nak memenangi hati rakyat. Saya nak beritahu dengan Tan Sri Noh Omar, pertama sekali betulkan fakta dia. Saudara Hisham Jalil tak bertanding pun dalam pemilihan di peringkat bahagian. Untuk makluman Tan Sri Noh Omar, dulu dia ahli di bahagian Sungai Buloh, tetapi sekarang dia dah berpindah di bahagian Putrajaya. Bila dia berpindah ke bahagian Putrajaya, dia berpindah selepas membawa makna dia tidak boleh menggunakan hak dia di bahagian yang baru, sebab namanya tidak ada di dalam daftar pemilih ahli di Putrajaya. Dia tak bertanding, tetapi dia menang. Dia menang, tuan-tuan, pemilihan di peringkat nasional. Samalah dengan saya, tuan-tuan. Saya dengan saudara Hisham Jalil ni tokoh di peringkat nasional. Saya bertanding di peringkat bahagian, mencuba nasib, tuan-tuan. Mencuba nasib. Tapi nak buat macam mana? Kawan-kawan kat bahagian ada yang belum kenal dengan saya. Tuan-tuan kena ingat, saya masuk jadi ahli UMNO bahagian Segading tahun 1995. 3 tahun selepas itu saya dipecat. Saya dipecat daripada UMNO kerana saya mengatakan Tun Dr. Mahathir berbohong. Apa yang dia bohong? Ketika pada 8 hari bulan September tahun 1998, ketika Tun Dr. Mahathir berucap di Dewan Merdeka, petang tu, tuan-tuan, dia berjumpa dengan semua ketua penerangan UMNO seluruh Malaysia. Dia kata Anwar dah jumpa saya dan Anwar dah mengaku dia ada buat. Dia kata Anwar dah jumpa dia, Anwar mengaku ada buat. Maknanya Anwar mengaku dia melibat. Jadi saya bangun, tuan-tuan. Saya dah tak boleh tahan dengan penipuan. Saya tahu memang Mahathir memang penipu, tuan-tuan. Jadi saya bangun, saya sebut satu perkataan saja. Cuma perkataan tu kuat lah, tuan-tuan. Satu Dewan Merdeka tu gegar. Saya sebut pembohong. Satu perkataan je saya sebut. Dan atas sebab satu perkataan itu saya dipecat daripada UMNO pada 6 Oktober tahun 1998 dengan syarat 3 tahun tak boleh merayu sebagai ahli balik. Genap 3 tahun ketika itu saya berada di kem tahanan Kemunting di Perak sana. Tahanan ISA, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu
Bila selepas saya dipecat daripada PKR pada tahun 2004, kerana saya menegur Ezam Makno, tuan-tuan, penyalahgunaan dana, orang sumbang apa semua, dia buat banglo kat Shah Alam tu, saya dipecat. Mula-mula ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan mencadangkan supaya saya digantung. Tetapi ketika itu kawan kata pecat. Sebab apa? Sebab pada ketika itu Azmin Ali dan Ezam Makno memberi ultimatum kepada kawan. Kalau tak pecat Lokman, mereka berdua akan keluar parti. Maka saya jadilah mangsa dipecat, tuan-tuan, pada ketika itu. Bila saya dipecat last kali, baik Azmin Ali, baik Ezam Makno, dua-dua keluar parti. Saya tak pernah tinggalkan PKR. Sama juga dengan UMNO. Saya tak pernah tinggalkan UMNO. Tetapi orang yang pecat saya daripada UMNO, Tun Dr. Mahathir, 2 kali tinggalkan UMNO. Bila dia serang Pak Lah, sekali dia keluar UMNO. Bila dia serang Najib, sekali lagi dia keluar UMNO. Lepas tu dia masuk, dia tubuh Bersatu. Bersatu pun dia tinggalkan. Parti dia tubuh sendiri pun dia tinggalkan, tuan-tuan. Ini nak bayangkan betapa tak gunanya Mahathir ni, saudara. Parti dia sendiri pun dia tinggalkan. Dia tubuh Pejuang. Bila dia dah tubuh Pejuang, anak dia jadi presiden, parti tu pun dia tinggalkan. Dan hari ni dia cerita tentang nak menyatukan orang Melayu. Itu pun ada orang lagi percaya, tuan-tuan. Kalau orang ni jenis yang tak berapa nak ada akal, macam Cikgu Bat yang perasan, bukan Cikgu Bat, Cikgu Bat. Dia sebenarnya berangan nak jadi Cikgu Vera, tuan-tuan. Dapat jadi Cikgu Bat pun tak apalah, tak kira lah ceceh, kan. Persoalan dia, Anwar Musa pun percaya dengan Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan. Saya dah nak tergelak. Orang yang menghancurkan kesepaduan orang Melayu dengan berulang kali. Sedangkan dulu dia kata, kalau tubuhkan parti Melayu ni ialah tak lain tak bukan, orang-orang ni ialah orang yang nak memecah belahkan orang Melayu. Tetapi dialah jago dalam memecah belahkan orang Melayu. Hari ni orang ni dipercayai oleh Anwar Musa. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, Anwar Musa, Norma, buatlah homework sendiri, kan. Bila saya dibuang daripada parti, kan, saya nak masuk balik di UMNO bahagian Seri Gading, tak lepas. Sebab pemimpin ketika itu tak nak saya masuk balik ke UMNO bahagian Seri Gading. Sebab anak dia pun nak bertanding, kan. Jadi tak lepas. Sehinggalah pada tahun 2017 ataupun 2016, kan, bila kepimpinan baru UMNO bahagian Seri Gading di bawah Datuk Aziz Kapawi, bila saya merayu untuk masuk balik UMNO bahagian Seri Gading, barulah saya dapat masuk UMNO bahagian Seri Gading balik. Sebab ada ketua UMNO bahagian yang berjiwa besar, tak risau saya akan memberi tentangan kepada anak dia ke atau kepada dia ke. Dia tak bimbang. Dia berjiwa besar, Datuk Aziz Kapawi. Dapatlah saya dapat jadi ahli UMNO bahagian Seri Gading, tuan-tuan. Dan saya menawarkan diri sebagai ketua bahagian. Bukanlah saya dah memang jadi ahli jawatan kuasa bahagian. Tidak. Saya daripada luar nak bertanding 169 undi. Tapi tak cukup undi untuk menang, tuan-tuan. Tetapi nak kata saya ni ditolak oleh Akaumbi, saya nak beritahu, saya mungkin tak berjaya untuk jadi ketua bahagian. Daripada luar saya terus bertanding jawatan paling tinggi di bahagian. Memang tak lepas. Tak lepas. Apa alasan pun tak payahlah kita nak cerita, tak menang. Tetapi itu tak bermakna Akaumbi UMNO tak terima saya seperti mana yang didakwa oleh Noh Omar ni. Apa bukti yang paling dahsyat sekali? Bukti dia, Akaumbi Norma pun terima saya. Itu yang cantik, tuan-tuan. Norma belasah saya, entam saya, tapi di bahagian dia saya menang, tuan-tuan. Di bahagian dia saya menang. Itu yang saya nak beritahu lah. Norma pun mungkin tak tahu saya menang kat bahagian dia. Dan kalaulah dia ni bagus sangat kat bahagian dia, saudara, saya nak beritahu, kalau dia ni betul-betul lah dia ukur, kalau dia kata kemenangan di bahagian itu bermakna Akaumbi bersama dengan dia, saya nak beritahu
Norma Akaumbi tak bersama dengan dia, kerana hanya ketua wanita je berjaya dia tumbangkan. Hanya ketua puteri je berjaya dia tumbangkan. Dia nak tumbangkan ketua pemuda yang tidak bersama dengan dia, gagal. Dia punya proksi untuk bertanding jawatan ketua bahagian, kalah tuan-tuan. Kalah. Maknanya walaupun dah 30 tahun dia berkhidmat, duduk di Tanjung Karang, dengan kekayaan yang dia kumpul ketika dia memegang jawatan, macam-macam dia bagi kepada orang UMNO di Tanjung Karang, tim dia pun kalah. Jadi tak payahlah mendabik dada sangat, tim dia pun kalah. Saya mungkin tak berjaya di bahagian, kerana saya memang pemimpin di peringkat nasional. Saya hari-hari turun satu Malaysia saya turun. Memang saya tak mampu untuk turun setiap minggu balik ke kawasan saya, di tempat saya menjadi ahli. Itu sebab susah nak menang di bahagian, tuan-tuan. Adalah tambahan-tambahan dengan fitnah-fitnah. Dan ada pula orang-orang kat kampung saya tu masih lagi pakai Nokia 320. Ada pula, bukan setakat orang tua. Kalau orang tua kita boleh faham lagi. Ada pula puteri UMNO pun, dia kata time parti tengah susah, hilang entah ke mana. Tiba-tiba bila dah nampak sinar harapan baru muncul. Ada juga yang cakap macam tu, maknanya dia ni tidak mengikuti media sosial, tuan-tuan. Jadi memang betul di peringkat bahagian saya belum berjaya untuk menang. Tetapi saya nak beritahu dengan Norma, walaupun saya disekat oleh kumpulan Isyamuddin, disekat oleh kumpulan Hasni Muhammad, disekat oleh tim-tim tertentu yang bertanding, dia menentang pasukan presiden, menentang Datuk Seri Najib dan sebagainya. Tim-tim ni cuba benamkan saya, walaupun mereka cuba benamkan Hisham Jalil. Kami menang MT UMNO Malaysia. Kalau kita tak ada sokongan Akaumbi, bila kena palam ni, tuan-tuan, banyak cai pun tak masuk, confirm terjunam, tuan-tuan. Confirm terjunam. Jadi tak betul lah kita tak dapat sokongan daripada Akaumbi. Bukti yang paling jelas, dekat tempat Norma pun saya menang, tuan-tuan. Tapi bukti yang paling payah kita nak hadap, tempat saya memang saya tak lepas, tuan-tuan. Memang tak lepas. Saudara, itulah saya nak jawab Norma, Jadi sebelum bercakap apa-apa ni, Tan Sri Norma, buatlah homework. Tapi disebabkan dia dah kacau hari ni, saya sedang membuat homework tentang bagaimana salah seorang vendor bank rakyat yang cuba mendapatkan late payment, payment yang dikejar 115 juta tak dapat-dapat, akhirnya dengan bantuan Norma dapat. Jadi tunggu ya. Tunggu, jangan dijolok sarang tabuan.